Alhamdulillah, insyaAllah kita dah sampai kepada bab yang ke-16 insyaAllah hari ini. Secara ringkas, kita refresh apa yang telah kita cover dari awal, seperti biasa. So kita telah pun bermula dengan muqaddimah, di mana Muhammad Ahmad Ar-Rashid membayangkan kepentingan perbincangan fiqh dakwah yang akan dibawa, dan kenapa approachnya sedemikian. Kemudian bab yang pertama kita menolak al-hawa, bab yang kedua hanya gerhana bukan terbenamnya matahari, bab yang ketiga golongan baik yang dibinasakan, bab yang keempat kewajipan dakwah ke jalan Allah, bab yang kelima ahli ibadah yang bermain-main, bab yang keenam pelukan cendekiawan, bab yang ketujuh jihad dengan hujjah, bab yang ke-8 asas fiqh amal jama'i menurut salafus soleh, bab yang ke-9 fiqh amal jama'i dalam bentuk yang baru, bab yang ke-10 keselarasan dan kesyumulan, bab yang ke-11 panji kebaikan, bab yang ke-12 formula yang hanya difahami oleh rijal, bab yang ke-13 perjanjian, bab yang ke-14 kriteria generasi pengasas, dan bab yang ke-15 peluasan yang seimbang dan penyebaran yang berhati-hati. Okey. So kita telah pun sebenarnya diperingatkan dari awal kenapa perbincangan ini penting, apakah yang prioriti dalam realiti semasa, kenapa dakwah itu tidak lain tak tidak bukan satu kewajipan, dan semua consideration berkaitan dengan dakwah lah. Termasuk kalau bab yang ke-15 ni, apa aspek-aspek yang patut dititik beratkan kan, dalam meluaskan dakwah tu dan dalam menyeimbangkan dengan pembinaan rijal tu. Dan hari ini masuk kepada bab yang ke-16, pemilihan memelihara dari kecundang, insya-Allah. So bismillah. Awal bab ini Muhammad Ahmad Ar-Rashid menukilkan pendekatan si akidi amat berbeza dengan pendekatan si spontan. Okay. So wallahu alam, agak interesting kat sini ni dalam translation yang ada, akidi tu dia tidak translate, tapi yang spontan tu dia translate. So wallahu alam, adakah kerana susah nak dapat perkataan yang tepat dengan si akidi tu, apa maksudnya. Si akidi mempunyai neracanya yang tertentu, menimbang, membanding, memeriksa dan merumus sebelum melangkah. Si spontan pula penuh dengan perasaan marah, melenting dan tergesa-gesa, menyebabkan ia terperosok dalam masalah. Okay. So dibayangkan dari awal bab ini, ada dua jenis reaksi yang datanglah kan. Yang disebut kat sini si akidi tu, dia menilai, menimbang, meneliti langkah yang akan diambil sebelum actually melangkah. Yang spontan tu pula impulsif lah kan, dengan marah, melenting dan tergesa-gesa. Okay. Sikap pada individu ini sebenarnya juga boleh berlaku dalam kumpulan dan jemaah. Tekanan dari ahli suatu jemaah mempengaruhi jemaah, menyebabkan ia bertindak tanpa fikir, memusnahkan segala kekuatan dan akhirnya membawa kepada kegagalan. Okey. Bagi yang mengikuti siri ini, insya-Allah sepatutnya kalau kita bermula dari awal sampai sekarang, sepatutnya dah terjawab persoalan berkenaan dengan jemaah lah kan. Salah satu bab memang membincangkan kenapa sekiranya kita jelas apa yang nak dicapai dalam dakwah itu, jamaah itu satu keniscayaan, satu benda yang tidak dapat tidak, ia satu benda yang diperlukan. Kalau kita memahami dakwah dalam konteks apa yang dibawa di sinilah kan. Bagi orang yang memahami dakwah tu hanya as long as berbuat sesuatu, menyampaikan satu-satu kebaikan dan sebagainya, jamaah itu bukanlah satu keperluan. Tetapi bila kita kata untuk menegakkan syariah di seluruh muka bumi dan sebagainya, amat tidak mungkin, amat tidak rasional kalau kita nak kata seseorang itu merasakan ia boleh dicapai tanpa jamaah, boleh dicapai dengan perseorangan dan sebagainya. Jadi dikaitkan dengan dua sikap tadi tu, sikap yang tergesa-gesa
impulsif, tengok sesuatu terus melenting, dengan sikap yang merancang, meneliti dan sebagainya tu, juga boleh berlaku dalam jamaah. Sebab jamaah ni tidak lain hanyalah sekumpulan manusia. Kan kalau kat sini dibayangkan kalau sekumpulan manusia tu, anggota jemaah tu semuanya jenis yang spontan tadi tu, mungkin dia akan push jemaah itu menjadi spontan juga. So itu satu hakikat yang cuba dibawa di sini. Ianya adalah tindakan yang membabi buta yang mendorong jemaah melakukan suatu tindakan tanpa perancangan atau kadang-kala perencanaan yang tidak sesuai dengan realiti atau tanpa sesuatu tujuan, atau mungkin dengan tujuan yang tidak terfokus dan tidak terang, ataupun juga menjadikan angan-angan, idealisme tinggi dan impian sebagai satu matlamat yang mustahil dicapai. Okay. So ini semua efek kalau jemaah itu ramainya manusia-manusia yang spontan tadilah, dan dia mungkin akan push jemaah itu towards direction tersebut. So jemaah tu yang asalnya, bila kita bincangkan konsepnya di awal bab-bab yang sebelum ni, asalnya jemaah itulah yang membantu dakwah tu mencapai natijah yang diingini. Tetapi kat sini dia masukkan isu realiti. Maksudnya kalau anggota-anggota jemaah itu, manusia-manusia yang dibawa ke dalam jemaah itu sendiri semuanya jenis yang spontan tadi tu, mungkin in the end jemaah itu juga akan terkesan sedemikian. Sifat ini sangat berbahaya bagi harakat Islam. Sepatutnya diselidiki penyelesaian bagi memelihara dari kecundang tanpa disedari. So point that yang dibawa kat sini ialah benda ni bahaya, perlu disedari dan perlu diselesaikan. So subtopik yang pertama, menaikkan individu yang thiqah adalah asas penjagaan. So by that the topic itself dan mukadimah yang dibawa tadi tu sepatutnya jelas apa yang nak cuba dibawa. Maksudnya if itulah hakikatnya, jemaah ni kita nak jaga supaya dia actually membawa misi dakwah ni kepada tercapainya apa yang dihajatkan. Dan realitinya kalau orang-orang di dalam jemaah ni semua yang akan push direction jemaah ni orang-orang yang spontan, impulsif, yang tidak fikir panjang tadi, in the end tak akan tercapai dakwah, sasaran dakwah tersebut kan. Jadi anggota-anggota jemaah ni sepatutnya adalah anggota individu yang thiqah. Okay. Penyelesaian pertama ialah sebagaimana nasihat pemimpin harakah dan anggota-anggotanya dengan mengetatkan syarat untuk menduduki kerusi pimpinan harakah, untuk menjamin agar ia hanya dipegang oleh individu yang thiqah sahaja, yang beriman, berilmu dan beramal. Okey. Rasanya straightforward, boleh difahami. Hanya kenaikan orang yang thiqah ke tampuk pimpinan akan menjamin kejelasan tujuan dan cita-cita yang jauh ditanamkan dalam fikiran orang-orang yang ikhlas, yang berkobar-kobar semangatnya di kalangan ahli baru yang belum berpengalaman dalam dakwah. Ia juga menjamin penafsiran polisi marhali dan penjelasan justifikasi yang betul bagi mereka. Semua itu akan menjadi saham bagi menjamin tidak berlakunya tindakan terburu-buru dan tidak balas tanpa motif. Okey. Tidak dinafikan kalau kita kata orang yang baru, termasuk especially orang yang muda, kadang-kadang hamasahnya tinggi dan dia join dakwah pun kerana semangatnya berkobar-kobar, tetapi mungkin kurangnya pengalaman dalam medan yang sebenar dan sebagainya, ada potensi untuk sekiranya dialah yang menentukan hal itu, tindakan-tindakan yang terburu-buru boleh diambil. So kerana itu kalau kat sini disebut ada penafsiran polisi marhali, maksudnya kalau difahami dakwah ni ada marhalah-marhalahnya kan, dari awal pembumian asas dakwah yang pertama tu sehingga tersebar luasnya mesej dakwah tu dan masuk ke marhalah-marhalah dan seterusnya. So setiap marhalah tu ada nature dia, ada keperluannya, ada prioritinya. Bila dai melihat keadaan genting yang terjadi kepada seluruh gerakan Islam di seluruh dunia, dan bila mengimbau kembali sejarah lampaunya, akan nampak betapa besarnya pemeliharaan Allah kepada mereka dalam pemilihan pemimpinnya.
Gerakan Islam tidak pernah dipimpin kecuali oleh mereka yang mantap ilmunya, benar dan ikhlas. Walau bagaimanapun, kadang-kadang terdapat sikap bermudah semasa memilih pembantu sehingga mereka terpaksa membayar harga yang mahal dengan berlaku perpecahan, fitnah serta berpendirian lembut. Tapi ia juga seolahnya sebahagian dari kesempurnaan belas kasihan Rabbani. Kerana dari kelalaian itu, mereka mempelajari perlunya strict atau tasyaddud. Dari pengalaman sukarnya bekerja dengan orang-orang yang du'afa ataupun lemah, mereka dapat mempelajari pentingnya pemilihan. Tiada ilmu yang lebih berharga dari pengalaman. Pengalaman telah merubahku menjadi manusia baru. Pengalaman akan meluaskan perubahan seseorang. Okay. Kat sini dia ambil juga positif angle of pengalaman-pengalaman bila berlakunya kesilapan-kesilapan dalam somehow ada juga orang yang du'afa tu yang berada dalam barisan bila kata pembantu kepada kepimpinan ni, yang menyebabkan berlakunya apa yang disebut So disebut kat sini secara umumnya alhamdulillah Allah menjaga gerakan dakwah ini, tetapi kadang-kadang ada juga episod-episod kelalaian tu menyebabkan berlaku masalah-masalah tertentu. Cuma dia ambil secara positifnya, alhamdulillah still ini adalah belas kasihan Rabbani. Allah nak tarbiyah lah basically kan. Inilah hakikatnya kalau berterusan begitu so menjadi pengalamannya. Kadang-kala pula bukan sikap bermudah, tetapi berlaku pula sikap bergantung kepada orang yang betul bendul. Simpleton gullible. Ni translation wallahu alam. Yang kurang mengikut perkembangan zaman atau lemah kesedaran politik. Ini pun satu juga. Ia menjadikan dakwah seolah-olah terpaksa menangisi banyaknya kesilapan mereka, dan ia seolah-olah menyeru, telah sekian lama aku menderita, tolonglah cari orang yang cerdik sikit untuk aku. Okay, so aspek ni dia macam mana nak sebut dalam realiti, sebab kalau kat sini dia ada sebut juga pasal kesedaran politik tu dalam realiti dakwah ni berkembang kepada marhalah-marhalah yang secara langsung berinteraksi dengan level negara punya siasah. Dia agak memerlukan juga orang yang celik dengan segala sistem yang ada, dengan realiti yang ada. Just kerana seseorang tu memahami Islam as a konsep asas, bersemangat untuk berdakwah dan sebagainya mungkin, dan dia mungkin orang-orang yang nak dipanggil apa dipercayai. Tetapi kat lagi sini wallahualam, translation kat sini sebut betul bendul ataupun lurus bendul kot ataupun gullible. Maksudnya ijtihad yang dibuat kadang-kadang mungkin juga boleh jadi tersilap kerana permainan orang-orang yang so-called cerdik di dalam arena-arena siasah negara. So itu juga aspek yang disebut di sini. Yang tadi, yang first tadi disebut lebih kepada kelalaian. Contohnya kita tak strict, kita main tangkap muat, so orang-orang yang kurang sikoh pun menjadi pimpinan. Itu satu isu lah. Yang kedua ni pula ialah orang tu alhamdulillah, maknanya kepribadiannya alhamdulillah dan sebagainya, tetapi tidak well versed dalam kefahaman siasah contohnya. Memang itulah penderitaan panjang yang dialami dan dirasai oleh mereka yang berkecimpung dengan kerja-kerja seharian amal haraki. Kompleksnya masyarakat sekarang, banyak dan aktifnya parti-parti politik dan perancangan yang dimainkan oleh Yahudi dan Freemason di seluruh pelosok dunia, semua itu memerlukan satu bentuk para da'i yang bukan sahaja beriman, ikhlas serta mengetahui syariat Islam, bahkan perlu pula mempunyai kesedaran politik, berpengalaman dalam teknik berorganisasi, cekap dalam perancangan yang seimbang dan sesuai dengan realiti semasa dan selaras dengan kekuatan yang ada pada kita. So with the advancement of apa nak kata sosiopolitik dunia lah kot yang menjadi makin kompleks berbanding dulu
almost bila kita kata agak straightforward dalam konteks cakap macam ni pas ni dia fasa apa yang merubah dunia ni. Sebab kalau kita tengok zaman dahulu kan, 1000 tahun dahulu dan sebagainya, dia macam ada empire yang ada penguasa di atasnya dan strukturnya semuanya bergantung pada dia dan sebagainya. Kemudiannya postmodern ni dah berubah landscape-nya dan sebagainya. Of course sekarang ni dengan nation state tu satu reality, dan kemudiannya pula permainan politik antarabangsa, dan juga kalau kita masuk zaman sekarang pula bukan hanya nation state tu, tetapi juga kuasa-kuasa ekonomi kan, yang berbentuk syarikat-syarikat gergasi dan sebagainya. Menyebabkan untuk dakwah ni berjaya dalam realiti sekarang. Kat sini disebut diulangi dekat sini, hanya kerana dia beriman, ikhlas, tahu syariat Islam. Itu basic yang masih perlu ada, tapi dia tak cukup kan. Terpaksa juga da'i ni sebenarnya well versed dengan siasah, organisasi punya aspek dan perancangan dan sebagainya. So itu satu cabaran masa depan lah sebenarnya. Dan kita, kalau kita merasakan kita ni part of insya-Allah solusi dakwah ke depan, nak tak nak memang kita kena belajar many of this lah kan, at least to a certain level yang menyebabkan kita boleh membaca realiti dan tidak mudah membuat kesilapan dalam membuat keputusan lah, insya-Allah. Golongan ini sahajalah yang boleh diharapkan berkemampuan untuk menyapu air mata tangisan dakwah masa kini. Seterusnya, tiada pemisahan antara pengurusan dan tarbiyah. Okey. So kalau dalam sesiapa yang terlibat dengan dakwah dan tarbiyah, kadang-kadang tak tahu di antara bangsa macam mana, tapi di Malaysia ini satu isu yang evergreen. Seolahnya macam bertembung antara dua aspek yang dia nampak macam berbeza ni kan, aspek tarbiyah dan aspek pengurusan. Bila kita cakap pengurusan tu kan, pengurusan dakwah yang bersifat aktivism, ke medan dan sebagainya kan. Adalah salah siapa yang menganggap bahawa mereka yang berada di lokasi dakwah yang tidak secara direct memberi bimbingan tarbiyah, maka mereka ini tidak perlu kepada syarat qudwah. So ini statement ni nak kata salah kalau orang anggap karakter qudwah tu hanya perlu dalam yang bawa tarbiyah ni lah, sebab dia kan ada image yang perlu dia jaga kan. Tapi kalau di medan ni cerita lain kan. So kat sini Muhammad Ahmad Rashid sebut salah lah kalau kita ada asas macam begitu. Ada di kalangan da'i membezakan antara murabbi dengan da'i bukan murabbi yang melaksanakan tugas-tugas dakwah bentuk lain yang diperlukan oleh kesempurnaan dakwah. Analisa fenomena tarbiyah menolak hakikat ini. Mereka semuanya adalah sebahagian dari dakwah yang nanti akan dilihat dan menjadi ikutan freshie. Dia quote non-quote Mungkin tak ada bahasa Melayu kot. Kenapa kadang-kadang ada bahasa-bahasa Inggeris yang digunakan sebagai translation kat sini, yang mungkin lebih kita fahami lah, freshie tu. Mereka semua menjadi juru bicara secara tidak langsung kepada dakwah, dan freshie akan terpengaruh. So bagi freshie, apa nak kata, faham kot lah freshie. Kalau freshie yang baru join dan sebagainya tu, kita takkan boleh anggap mereka hanya akan melihat kepada murabi-murabi itu sebagai kedua. Sedangkan dalam jemaah ini juga ada orang-orang yang turun ke medan dalam macam-macam lapangan, termasuk siasah dan sebagainya. So nak tak nak, semua itu perlu mempunyai kualiti kedua lah. Sebab dan kalau siapa yang aware dengan certain perbincangan ataupun isu-isu quite lately ni, bila ada je anak muda mempersoalkan kenapa figure dakwah itu bila dia terlibat dengan medan tu, kenapa dia buat macam tu dan sebagainya kan. So memang tidak kita akan faham orang memang melihat dan mengharap setiap individu tu, walaupun dia tak jadi murabbi dalam tarbiyah, dia orang kata apa sumbangan utama je di siasah, sumbangan utamanya dalam medan-medan yang lain.
Tetapi expectation kudrah tu tidak lari. Dan kalau kudrahnya tidak ada, friendship itu mungkin akan terpengaruh. Kerana itulah para salafus salih tidak pernah kenal bentuk pemisahan tugas pemimpin negara Islam dengan tugas pengajaran dan tarbiyah. Bagi mereka, pemimpin negara juga merupakan pemimpin tarbiyah. Okay. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata di dalam menjelaskan maksud firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakin kunu rabbaniyin, yang bermaksud jadilah kamu manusia rabbani. Surah Ali Imran ayat 79. Mujahid berkata, mereka adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Mereka itulah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pengertian rabbani itu adalah dipetik dari salafus soleh. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, mereka ialah yang mengajar manusia dengan hikmah dan mendidik mereka dengannya. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, mereka itulah fuqaha yang mengajar. Bagiku, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itulah sebenarnya fuqaha yang mengajar. Qatadah dan Atha' berkata, mereka ialah fuqaha, ulama dan hukama. Ibnu Qutaibah berkata, singularnya perkataan ini ialah rabbani. Mereka ialah ulama yang mengajar. Kemudian Ibnu Taymiyah menutup perbicaraan dengan berkata, rabbaniyin ialah mereka yang ada kaitan dengan tarbiyah. Oleh itu, semua mereka yang terlibat dalam kerja dakwah adalah qudwah yang mungkin ada pengaruhnya. Mereka mesti memenuhi syarat-syarat qudwah amali tersebut. Subtopik seterusnya ialah sensitif markaz qudwah. Markaz qudwah sangat sensitif dan seni. Sepatutnya tidak diletakkan di posisi tersebut kecuali individu yang telah bersedia berpegang dengan azimah dan menjauhi sama sekali dari rukhsah. Kalau kita faham ayat ni, sebab azimah dan rukhsah ni dua-dua syar'i. Kalau kita faham, maksudnya dia bukan satu benda yang salah satu tu ikut syariat, satu tu terkeluar. Tapi maknanya dua-duanya syar'i lah, basically. Cumanya biasanya orang-orang yang warak tu secara umumnya dia berpegang dengan azimah. Dan dekat sini dalam konteks qudwah, ada satu perbincangan yang interesting lah, kan. Kita bukan bincang pasal hukum, kita bukan bincang melarang manusia ataupun mukmin mengambil rukhsah kerana rukhsah tu ada, kan. Tetapi dari aspek qudwah, dia ada perbincangan yang apa efeknya sekiranya mereka qudwah tu dipandang, dilihat sentiasa mengambil rukhsah. So dia akan trigger kepada bawah tu jadi bermudah-mudahan secara sedar atau tidak. Walaupun mungkin dia tidak bermudah-mudahan, dia ambil rukhsah yang syar'i, tetapi itu efek yang perlu difahami oleh sesiapa yang di posisi kepimpinan. Ia hanya boleh diisi oleh orang yang serius bekerja, zuhud dan penuh tajarrud, sanggup bersusah payah dan berkorban. Ini kerana ia akan menjadi imam bagi orang di sekitarnya yang meniru dan meneladaninya. Perbuatannya hendaklah lebih power, quote unquote, lebih power dari kata-kata mulutnya dalam menceritakan pegangan dan nilai dakwah yang ingin disampaikan. Pemerhatian lebih berpengaruh berbanding kata-kata. Okay. So ini benchmark qudwah lah ni. Bila kita cakap qudwah, expectation tu ada certain level oleh para jundi di bawah, dan memang akan ada implikasi tertentu lah sebenarnya dalam konteks apa yang dibuat. So nak tak nak, qudwah ni satu benda yang serius lah, especially bagi pimpinan, dan nak kata apa kat situ, perbuatan dia kena lagi power daripada apa yang disebut ni. So teringat bila sebut macam ni, teringat satu kisah lah, di mana ada
dalam satu program tu ada seorang syekh atau syuyukh daripada Mesir tak silap dia datang ke Malaysia ni, dan bila dia jumpa dengan student-student, dia jadi semangat lah kan berjumpa dengan orang-orang muda so dalam semangat dia tu, bila dia menyampai tu, tak sedar dah pukul 12.30, pukul 1 kan, budak-budak semua dah tak larat dah, dah lentuk lah. So terpaksa dia tegur lah kan, ada ikhwah yang tegur kan, budak-budak ni tak larat dah ni kan. So habis kat situ semua tidur, dan ada yang perasan kan, dah lah tidur lambat kan, pukul 1 kan, ada yang perasan pukul 3 Tok Syekh yang tua tu dah bangun untuk qiyam kan. Tetapi dia tidak, dia hanya mengejutkan orang lain dah dekat pukul 5 kan. Itu biasanya benchmark yang kita akan perasan bagi qudwah bagi orang yang merasakan diri mereka tu sepatutnya dia qudwah. Dia tidak memaksakan orang lain, melainkan dia memang buat benda yang lebih. So tu satu benda yang kadang-kadang bila kita bincang benda ni, kita macam expect orang lain lah jadi qudwah kan. Tapi sepatutnya kita kena bincang, ataupun kena fikir macam mana aku yang nak di level itu sebab kita tak dapat lari dari hakikat bila kita ingin insya-Allah terlibat direct dengan dakwah ni. Ada orang yang, walaupun kita memang nampaklah ramai orang lain lagi power dari kita mungkin, tetapi ada orang yang sebenarnya melihat kita sebagai dan expect kita jadi qudwah kan, secara sedar atau tidak. So begitu So tu satu benchmark yang kita kena macam mana kita kena fulfill lah insya-Allah. Kerana itulah apabila Al-Laits bin Sa'id, imam di Mesir, hendak melakukan kerja yang mafdul, yang tidak sesuai dengan azimah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, imam di Madinah, berkata kepada beliau, jangan buat, kerana sesungguhnya engkau adalah imam yang diperhati dan diteladani. Okey, benda ni pun bila kita dah sebut benda tadi tu, first and foremost untuk kita di sini lah sebelum kita bagi kepada orang lain adakah kita masih beralasan macam ni, macam alah bukan salah pun, macam contohnya ada orang tegur kan, kenapa hantar buat macam ni kan. Kita kadang-kadang ada self defensive mode yang kata-kata bukan salah pun kan. Tapi bila kita bincang isu qudwah, dia bukan isu betul salah dah. Dia isu di dalam ruang benda yang betul tu, di dalam ruang benda yang syar'i tu, ada level yang kita sepatutnya cukup warak untuk tidak pergi lower than that lah kan. Kerana secara qudwahnya dia effect persepsi orang terhadap kita. So itu satu benda yang kita boleh appreciate sebenarnya. Kalau kita tengok orang lah, especially kita tengok orang, kita tengok ustaz, kadang-kadang ustaz yang kita segani, tiba-tiba dia buat benda yang kita tak kata dia buat benda haram. Kalau buat benda haram tu memang obviously lah kan. Tapi dia buat benda yang macam kita kata kurang soleh kan. Dia buat benda yang inilah apa word yang sesuai. Bukan nak kata kurang soleh tu, maknanya benda yang macam kita kata tak fit dengan image orang yang diteladani. So bila kita boleh appreciate pasal orang lain, kita pun kena start appreciate dengan diri kita. Sepatutnya kita menjadi contoh pakaian menutup aurat tu basic. Kita dah tutup aurat dah, tetapi ada setengah pakaian tu orang respect, ada setengah pakaian tu macam nampak lekes sikit lah. Tutup aurat alhamdulillah, tapi tak padan lah dengan orang yang rasa nak jadi leader ni kan, orang nak membawa dakwah ni. Dia macam kat situ. So itu benda yang kita kena start posisikan diri kita dalam aspek tu. Kita dah tak boleh lagi beralasan macam alah mesti tutup aurat pun kan. Betul lah, kita bukan bincang benda tu, bukan nak kata buat benda yang berdosa, tapi nak kata kita ada benchmark yang kita jaga supaya qudwah kita tu tidak jatuh. So itu aspek yang kita kena start appreciate dari sekarang lah ke depan. Dia katakan bahawa sesiapa yang tidak memberi apa-apa pengajaran pada kamu apabila engkau memerhatikannya, ketahuilah dia bukan pendidik. Siapa yang kamu tidak dapat hidu keharumannya dari jauh,
ketahuilah bahawa dia tidak ada wangian dan tidak perlulah kamu bersusah payah cuba mencium-ciumnya. So of course betul, kadang-kadang macam nak cakap kadang-kadang ada orang tu kita hanya tahu dia power bila kita dah bersembang dengan dia kan. So kadang-kadang kita ada something benda tu kan dalam diri kita, dan kalau orang sembang itu baru orang, awak tahu macam-macam ni kan. Tetapi bila kita cakap pasal kuduah ni, dia kena sepatutnya sebelum dia dah sampai dekat tu pun auranya telah terasa lah kan. Bauannya telah terhidu So dia juga include aspek keterampilan dan sebagainya. So macam macam mana cakap bila kita lihat kadang-kadang kita cakap ahli politik lah yang kemudian terlantik menjadi orang-orang yang kita kata sebagai pemimpin sebelum dan selepas dia terlantik tu, dia masih orang yang sama sebenarnya kan. Dia lah. Tetapi kita terus ada expectation kepada dia, certain image yang sesuai dengan posisi dia tu kan. Kalau dia orang biasa yang sebelum tu tak tahulah, just pakai simple tu tak ada masalah, tapi ni pakai macam nak cakap apa kurang keterampilan dan sebagainya tu, dia dah jadi macam kita dah start rasa macam itu menjatuhkan dia. So apatah lagi orang yang bawa Islam Dai sebenar akan sentiasa bertambah kehebatan imannya, akan terus meningkat ketakwaannya kepada Allah. Ia terus meningkat selama mana takwanya kepada Allah SWT dan tumpuan hatinya kepada dakwah meningkat sehingga ia dapat membunuh kelalaian orang yang memandangnya. Quite interesting dalam konteks, sebab bila kita cakap iman, takwa itu kan benda dalam. Tapi macam mana pula benda tu mengefek orang yang melihat kita kan. Sebab iman dan takwa tu tak dapat dilihat. So maksudnya apakah yang dilihat itu kan. So itu natijah benda yang terzahir kan. Imam Al-Syafi'i telah berkata, barang siapa yang menasihati saudaranya melalui perbuatannya, dia adalah memberi petunjuk. Abdul Wahid bin Ziyad berkata, Hasan Basri tidak sampai kepada darjat yang tinggi seperti sekarang, kecuali kerana apabila dia menyuruh manusia dengan sesuatu perkara, maka dialah yang lebih dahulu melakukannya. Dan apabila dia melarang mereka dari sesuatu perkara, dialah yang paling jauh dari perkara itu. So itu benchmark dia lah kan. Now kalau kita tengok pun sebenarnya dari awal message dakwah contohnya ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Tu dah message dakwah lah kan. Rabbaka fakabbir. Tapi lepas tu dia ada wasiyabaka fatahhir pula kan. Dan sebagainya. So macam memang tak dapat dipisahkan lah. Kita tak boleh nak kata tak yang penting dalam ke kan. Memanglah yang penting dalam. Tapi maksudnya ayat kita macam bila kita cakap yang penting dalam tu maksud mafhum kita nak cakap yang luar tu tak penting sangat. Tapi tak, maksudnya luar dalam tu penting kan. So begitu tidak dapat kita tolak hakikat tersebut Sesetengah ulama berkata, bagi seorang pelajar, setiap kali dia berjumpa dengan orang sadiq, dia akan bertambah sesuatu. Kadang-kala apa yang dilihat pada seseorang rijal itu akan memberi faedah kepadanya, sama dengan apa yang didengari dari rijal tersebut. Dikatakan juga bahawa siapa yang tidak memberi manfaat kepadamu apabila kamu memerhatikannya, bermakna kamu tidak akan dapat manfaat dari ucapannya. Itu benchmark yang tinggi juga Kalau kita tengok dia pun kita macam tak ada manfaat bila dia cakap pun tak ada juga manfaatnya ni bukan untuk kita judge orang, tetapi kita nak reflect dengan kita, adakah kita ada benchmark itu kan. Bila orang melihat pun dah macam mengingatkan kita dan sebagainya. Maksud yang indah ini dijelaskan dengan, sesungguhnya lelaki yang sadiq itu lebih banyak berbicara
kepada orang-orang sadiq dengan perbuatannya berbanding percakapannya dengan menggunakan lidah. Apabila ada orang memperhatikan tingkah lakunya yang diambilnya dan dikeluarkannya semasa dia keseorangan maupun di depan ramai, semasa dia berkata-kata maupun semasa dia diam, manusia mendapat faedah dengan memerhatikannya. Itulah faedah dari pemerhatian. Siapa yang tidak berkeadaan sedemikian, kata-katanya tidak berfaedah kerana dia berbicara dengan hawa nafsunya. Sinaran kata-kata terpancar dari sinaran hati, dan sinaran hati menurut sinaran hati menurut kadar istiqamah dan penyempurnaan kewajipan hak-hak sebagai hamba dan hakikat ubudiyah. Alangkah indahnya kata-kata ini. Begitu juga seorang tabi'in, Syahru bin Hausab. Hausab. Ni Indonesia punya transliterasi ke Malaysia ni? Kalau SY is Shin. Hausab. Apabila seorang lelaki berbicara kepada satu kaum, maka sesungguhnya bicaranya itu berkesan di hati kaum itu mengikut kedudukan kata itu di dalam hatinya. Faham ke? Benda ni benda yang very, nak cakap apa dia halus lah kot. Dia, orang boleh feel kata-kata yang lahir daripada hati berbanding kata-kata yang dia petik purely secara teori dari minda. So kalau orang yang mengatakan kepentingan sesuatu perkara tu dari hati yang memang menjiwai kepentingan tersebut, feel dia kan berbeza, dan hati manusia akan terkesan dengan perbezaan itu. Malik bin Dinar telah berkata, sesungguhnya seorang alim itu apabila tidak beramal dengan ilmunya, nasihatnya akan tergelincir dari hati pendengar, sebagaimana tergelincirnya titisan embun dari batu yang licin. Telah diriwayatkan bahawa Nabi Isa AS tatkala baginda disoal, siapa orang yang banyak membawa fitnah di kalangan manusia? Nabi Isa AS berkata, tergelincirnya orang alim. Apabila orang alim tergelincirlah ramai orang lain disebabkannya. Kerana semua itulah, maka termasuk dalam fiqh dakwah ialah kita perlu teliti dalam memilih orang yang akan menjadi qudwah. Kita tidak mungkin bermudah-mudah dalam hal ini. Janganlah kita menipu diri sendiri dan menjustifikasikan bermudah ini dengan menganggap mereka bukanlah qudwah kerana posisi mereka bukan posisi tarbiyah. Of course, bila orang nak lantik murabbi, kadang-kadang secara sedar atau tak benda tu dititik beratkan lah kan. Ni kan posisi tarbiyah, so kenalah jaga sikit qudwah ni kan. Tapi kena orang kata macam bila aspek-aspek lain, aspek-aspek pengurusan, sebab tajuk asal tu pengurusan tadi kan. Tak apa. Ni as long as dia reti mengurus dan sebagainya. Qudwah hancur pun tak apa kan. Tapi yang ditekan kat sini, tidak boleh begitu Tidak boleh kita faham begitu. Kerana tak kisahlah sebenarnya kan, kalau kita kata dia SU ke dia apa, kita kata itu kan tugas pengurusan sahaja. Tetapi as long as dia dianggap, difahami sebagai part of qiyadah, part of leadership dalam gerakan dakwah ni, hilangnya qudwah tu akan ada efek dia. Sesungguhnya sesiapa yang berinteraksi dengan da'i, maka dia adalah qudwah bagi mereka kerana dia boleh dilihat, kata-katanya didengari dan memang ada pengaruh dari kata-katanya itu. Jika ditambah pula dengan isyarat dari orang lain bahawa dia adalah murabbi, maka tidak syak lagi, ini akan menambah kesannya dan akan lebih terbuka hati untuk menerima kata-kata dan nasihatnya. Jika ia disokong oleh perbuatannya, maka itu adalah sebaik-baik nasihat. Jika sekiranya sebaliknya, tidak diterjemah dalam kehidupan seharian, maka bicaranya hanya akan menjadi kosong, sia-sia dan akan menjatuhkan manusia daripadanya. Sesungguhnya, mana-mana nasihat jika tidak disampaikan dengan gaya bahasa yang hidup,
maka ia akan menjadi seolah-olah suatu kebatilan. Ia tidak dapat merubah jiwa kecuali jiwa yang memang ada kekuatan untuk berubah, seperti jiwa para nabi dan orang-orang yang mengikut jalan kerohanian. Sesungguhnya perkara ini adalah masalah meletakkan cahaya pada kata-kata, bukan dibuat dengan analogi dan hujah. Lelaki zuhud yang sebenar adalah sebuah kehidupan yang dipakaikan dengan hakikat agar ia menjadi suatu dalam kehidupan dan amalan, bukan suatu dalam berbicara dan sangkaan. Ilham orang yang zuhud panas seperti api di dalam api. Macam mana tu? Barang siapa yang mendekatinya pasti akan merasainya. Oh, maknanya bahang dia tu akan terasa. Demi Allah, berapa ramai ahli fiqh yang berkata kepada manusia, ini haram. Tetapi semakin banyak perkara haram dibuat oleh manusia. Ini kerana mereka berbicara seperti kitab-kitab berbicara, tidak menyambungkan hubungan jiwa dengan syariat. Ia kosong dari kekuatan yang menjadikannya roh yang berpaut padanya segala roh. Kekuatan yang meletakkan dia di hadapan manusia pada satu kedudukan, seolah-olah dia baru datang dari syurga dan akan kembali ke syurga tidak lama lagi. Faham ke? Bila benda tu jadi totally, rasanya kita boleh faham ke? Nak faham tu memang faham dah. Semua tak ada orang yang tak faham benda ni kan. Tapi nak rasa tu kan, maksudnya macam mana? To feel that. Sebab kenapa dia jadi faham tu Faham ni lah, boleh kita cakap faham minda, faham otak. Sebab kadang-kadang ilmu tu transfer begitu kan. Maksudnya orang yang menyampaikan tu faham dan dia cerita kan, benda ni haram. Orang terdengar tu faham juga. Tapi mungkin dia punya di hati tu lain. Kalau contohnya macam mana, orang yang kita kenal dan kita sikah dengan dia, dan dia berbicara dengan hati kita kan, macam ni haram ni. Maksudnya dia bukan nak cakap teorinya faham ni haram, tapi dia amat rasa risau kalau macamnya dia sampai ke level itu kan, dan kita pun terasa that getaran tu. Efek dia lain. Maksudnya bila lepas tu dia bukan hanya tahu oh ni haram ni kan, tetapi dia rasa macam aku kena stop, benda-benda begitu So how to reach that level tu yang memerlukan dari awalnya orang yang membawa message itu pun amat feel benda tu kan. Itulah dia punya, tu manusiawi punya aspek sebab teorinya kadang-kadang almost siapa yang lulus subjek agama dan SPM pun faham banyak-banyak benda ni kan. Oh ni haram, ni apa kan. Tapi still tak takut, still tak rasa bergetar hatinya bila berdekatan dengan benda-benda haram contohnya. So itunya lah. Ulama dan ilmuwan yang terikat dengan harta dan keinginan nafsu dan hanya memikirkan cara untuk menambah punca rezeki, harta, memuaskan nafsu dan habuan dunia, maka itulah ulama yang merosakkan imej baik ulama dalam fikiran orang ramai. Perkara pertama yang ia fahamkan kepada manusia ialah jangan memahami daripadanya sesuatu. Nah, satu benda yang real kalau kita nak ambil contoh bukan nak kata contoh ni siapa-siapa, dan bukan nak kata ada contoh ni, tapi ni hypothetical Kalau kita dengar seorang ustaz tu berceramah, berkobar-kobar di jalan surau tu kan, dan kita kata macam disampaikan benda yang macam wah bagus ni, semangat ni kan. Dan kemudiannya kalau lepas tu habis, kata ada makan-makan kat luar tu, kita kebetulan dapat makan bersama dengan dia kat keliling kat meja tu, dan dia cakap benda-benda macam benda yang meruntuhkan apa yang dia cakap tadi kan. Macam contohnya kan, Ustaz tadi Ustaz kata kita kena dakwah sungguh-sungguh, kita kena apa kan. Tapi sebenarnya saya pun tak buat juga. Macam kalau dia cakap macam ni benda yang dia kata tu macam terus macam baru kita tahu yang dia cakap tu dia pun tak buat, dan atau sebagaimana yang begitu. Kita terus macam kita hilang terus kan, kita punya terkobar tadi pun hilang kan. So
Itu hakikat yang rasa contoh tu boleh faham. So kalau kita pun macam tu, maksudnya kita cakap sebab tu setengah orang tu dia selalu dicadangkan ni cerita kat universiti kenapa tak duduk serumah dalam kat college kan, serumah ajak adik-adik ni duduk sekali kan bagus. Rupanya ramai orang yang masih bercita-cita untuk simpan tabiat jahiliah dia, yang menyebabkan kalau adik tu tahu yang saya buat usaha ni, sebenarnya saya tiap malam main game je, susah lah. So rupanya ramai orang yang bercita-cita tak nak membuang jahiliah dia, yang sebab itulah dia rasa amat tidak nak orang kenal dia sangat kan. Macam contohnya adik-adik ni kenal saya sebagai da'i, tapi harap-harapnya dia tak pernah datang rumah saya lah. Kalau dia tahu rumah pun sepah sebagai tu setiap malam bukannya baca Quran, main game je. Dan apa-apalah, kadang-kadang sebab setengah orang tu dia nak berdakwah, tapi pada masa sama dia amat bercita-cita untuk terus menerus dengan jahiliah. Dia beza antara orang yang masih ada sakit-baki dan tabiat yang macam nak kena kurangkan tu, ambil masa, dengan orang yang memang menyimpan hajat. Aku nak istiqamah dengan benda ni. aku memang itu satu cabaran. So sebab tu kita orang dulu selalu isu-isu setengah orang disebut RI, rumah ikhwah dan sebagainya, rumah dakwah ke apa, maknanya orang yang duduk situ dia dapat rasa roh tu kan. Sebab semua orang mempunyai concern yang sama. Bila sembang-sembang lepak-lepak pun keluar isu topik-topik pasal macam mana nak improve umat ke benda kan. Bukan dengan bahasa yang berat sangat pun, tapi tergambar lah semua orang actually share concern kan. Bila tanya sekarang kenapa kurang dah hidup benda ni kan, rupanya semua orang takut kalau duduk sama-sama tu dah tak boleh main game dah tak boleh lah apa-apalah kan. Macam semua tak sanggup nak menyisihkan certain benda dalam diri dia yang sebenarnya tidak menggambar kedua. So itu quite interesting sebenarnya. So kadang-kadang kita kena balik sebenarnya kepada apa sebenarnya kita nak dalam hidup ni kan, dan start from there dan really build sampai kita feel betul-betul apa yang amat berbaloi dan sebagainya kan. Okay, so sama balik-balik dengan ni kan. Maksudnya apatah lagi kalau samalah juga kalau kita terdengar orang ustaz tu apa benda yang dia cakap yang menyebabkan kita tergambar, oh rupanya ustaz ni fikir duit kan. Contohlah kalau kita panggil ustaz, kita yang panggil ustaz, kita orang ada ni ustaz ni, adik-adik kat sini semua semangat nak dengar ustaz cerita benda kan. Tiba-tiba dia kata okey boleh, tapi harga Ana punya rate 1,000 tau. Tak apa-apa lah. Kalau dia cakap benda tu je, kadang-kadang kita terus macam sikau tu boleh jatuh kan. So itu contoh-contoh yang kita sendiri boleh appreciate. Tapi kita kena appreciate kita punya contoh pula kan. Aku sendiri, apakah benda-benda yang aku buat yang boleh menyebabkan orang lain terus oh dia ni gitu. Secara ringkasnya, uswah dan tauladan itulah ilmu kehidupan. Dakwah kita adalah kehidupan. Menjadi contoh itu satu-satunya ilmu dakwah dan seluruh ilmu dakwah adalah qudwah dan uswah yang benar dan baik. Okey. Mungkin kita kadang-kadang kita boleh recall apa contoh-contoh sahabat-sahabat kita, murabi-murabi kita, suyu-suyu yang pernah kita jumpa, yang kadang-kadang amat membekas kepada hati kita kan. Sebab bukan sangat kadang-kadang di combination lah, kita pernah dengar dia menyampai, kemudian kita pernah bersembang ataupun melihat dia dalam kehidupan yang dia itulah kan, yang menyebabkan kita rasa macam kita actually rasa betapa realnya apa yang dia cakap. Ujilah orang yang petah lidahnya. Ni pun quite interesting. Dalam konteks setengah orang tu dia memang terlatih untuk powernya dia bercakap kan. Sekiranya kita menyelidiki sejauh mana ilmu yang penting ini diimplementasikan, nescaya kita dapati kecacatan ketara yang berlaku dalam harakat Islam zaman ini adalah kerana tertipu oleh kepetahan ahli pidato dan sijil-sijil akademik atau kemasyhuran seseorang.
Mereka dilantik sebagai pemimpin sebelum mereka diuji. Akibatnya, dakwah ditimpa bencana kerana nama dakwah dilibatkan dengan mereka. Logam yang tidak bermutu akan terselah bila berdepan dengan ancaman atau pujukan, atau ketika polisi hierarki memerlukan fik dakwah untuk difahaminya. Akhirnya, mereka sendiri berpaling tadah. Ini contoh secara umum kan. Just kerana memang kalau dia cakap tu power sungguh, ataupun memang dia terkenal, ataupun kerana CJ akademik dan sebagainya tu, jangan terus assume dia sesuai untuk diletakkan dalam posisi penting dalam kepimpinan dakwah. So ujilah kat situ. Keimanan fik dakwah banyak terlibat dalam amal tajmi'i dan tarbawi, dan jelas ketaatan adalah merupakan pengukur dalam pemilihan ahli dan mengangkat seseorang sebagai ketua. Sistem dan syarat pemilihan dalam jawatan kerajaan atau kebiasaan persatuan lain bukanlah cara kita. Dalam sesiapa yang familiar dengan sistem tarbiyah yang bermarhalah, ada marhalah, fasa-fasa tarbiyah tu, biasanya dia akan ada specify tempoh minimum untuk seseorang melalui marhalah tu sebelum pergi marhalah seterusnya kan. Walaupun kita kata, tapi dia tu kan start join pun dah ustaz terkenal apa semua kan. Tidak, sebab dia ada isu, dia seseorang manusia tu perlu di-observe over a certain period of time, dan dia melalui berbagai-bagai wasilah, keterlibatan medan amal dan sebagainya untuk baru kita boleh tahu serial mana kesediaan dia dalam marhalah tersebut. Kan dia bukan isu teori, bukan saya dah menguasai dah bahan-bahan ni. Menguasai maknanya dia boleh berhujah balik, bentangkan balik. Itu aspek saqafi, itu aspek orang kata apa, teori kan. Tetapi pengamalan kita, disiplin kita dan sebagainya tu, dia perlu dilihat over time. Sebab masa tu lah yang biasanya menguji kan. Untuk commit over a certain period of time, dekat situ yang ujiannya kan. Kalau nak kata faham tak faham tu kadang-kadang faham dah kan. Tetapi boleh mendisiplinkan diri, itulah cabarannya kan. So memang perlu ada, sebab tu kita tahu marhalah tu ada minimum tempoh dia. Walaupun kita kata dari awal dah boleh agak dah, tak dia perlu kita kata apa, based on real track record lah, baru kita kata insyaAllah dia ready kan. Bahkan da'i hendaklah berwaspada, takut dan berjaga-jaga terhadap mereka yang petah lidahnya, banyak bercakap dan mengada-ngada, kerana biasanya banyak kemunafikan dan kelemahan dari golongan seperti ini. Da'i hendaklah jangan cepat percaya mereka yang bersifat begini, kecuali setelah mengetahui hakikatnya dengan menguji, memerhati dengan teliti dalam satu tempoh yang lama. Tausik hendaklah dibuat setelah teruji dan melihat tanda-tanda iman dan kejujuran. Okey. Kalau orang yang kita hanya perhatikan dia bukan hanya tempoh lah, dia melalui proses kan. Sebab kalau orang yang kita boleh lihat dia hanyalah dia pergi balik liqa usrah sahaja contohnya kan. Memanglah dalam liqa usrah tu semua berpegang baik kan. Dia tidak membuktikan sangat dia begitu di luar kan. Tapi kalau kita tengok dia dalam semua wasilah yang lain yang ada menguji, contohnya Mukhayyam tu perit sikit, menguji kesabaran sikit, dia jadi macam mana kan. Setengah orang dah start keluar keluhan tu okey lagi, tapi dia dah menandakan dia kesabaran dia tak betul kan. Tapi yang lagi masalahnya kalau dia dah start hilang pertimbangan lah, dah start orang kata apa, keluar kata-kata yang tak sepatutnya, ataupun dah tak bertimbang rasa dengan orang lain, ataupun disiplinnya hilang dan sebagainya. Itu tanda-tanda yang maksudnya perlu lagi proses untuk membina aspek-aspek tersebut kan. Setengah orang tu kita dalam, sebab kadang-kadang kita sekarang ni kebanyakan wasilah yang berlaku ialah wasilah yang amat senang menjaga kesolehan lah kot.
duduk dalam liqa, duduk dalam daurah, memanglah yang memang otai sungguh lah yang buat perangai kat situ kan. Tapi kadang-kadang kalau kita tak pernah main bola sama-sama, rupanya kalau sesuatu berlaku, orang terbentis dia jadi apa pula perangai dia lepas tu yang membuat kita, oh macam ni rupanya dia kan, dan sebagainya. So of course, satu benda lagi, tak tahulah kita semua ni kita punya pengalaman dalam dakwah dan tarbiyah ni bagaimana. Tapi kadang-kadang disebabkan realiti kita tu, kadang-kadang tak semua kita, kalau orang yang dalam tarbiyah semua ahli usrah dia dalam satu Korea yang sama. Nakib dia pun Korea lain contohnya. So itu menyebabkan satu cabaran sebenarnya untuk melihat secara real. Satu melihat kuduah, satu melihat ujian ni lah kan. Kalau sistem asal kalau orang yang mengikuti manhaj Al-Banna dan sebagainya, biasanya benda ni disusun ikut Korea. So sepatutnya amat real kita boleh tengok over a long time, oh anak buah aku ni rupanya subuh tak pernah sampai masjid so dia tahu real. Kalau kita sekarang semua orang terpisah, duduk jauh-jauh dan dikumpulkan dalam halaman yang sama, kita tak tahu sisi-sisi harian itu kan. Dia ni sebenarnya datang masjid ke tidak kan, dalam ni macam soleh sungguh ni kan, dalam program memang soleh lah kan. Tetapi benda-benda itu so itu cabaran-cabaran yang kita kena faham bagaimana nak atasinya, especially dalam realiti kita. Da'i adalah contoh dalam hal ini dari para salaf. Amirul Mukmin Umar Al-Khattab, apabila beliau rasa bimbang terhadap Al-Ahnaf bin Qais kerana Al-Ahnaf merupakan ahli pidato yang mahir dan pintar. Lalu Umar menahannya selama setahun di Madinah untuk diperhati dan diuji. Setelah itu barulah beliau berkata, "Wahai Ahnaf, sesungguhnya aku telah memerhati dan menguji engkau. Tidak ada apa yang kulihat kecuali kebaikan. Dan aku telah melihat zahirmu yang baik dan aku berharap supaya hatimu juga sama dengan zahirmu. Kami pernah mengatakan, tidak ada apa yang membinasakan umat ini kecuali orang yang munafik yang bijak. Umar telah menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari, dekatilah, mintalah pendapatnya dan dengarlah pendapatnya." Ni ambil contoh, Umar Al-Khattab nak observe Al-Ahnaf ni selama setahun kat sini kan. Kalau setahun tu konsisten perangai dia begitu, insya-Allah tu satu gambar yang lebih baik berbanding kita hanya bertemu 1-2 masa dan sebagainya lah. So especially sebab kat sini dia sebut dia ni ahli pidato kan. Dan bila sebut contoh ni, Ana pun teringat satu ketika masa handle satu program lepasan SPM. Ni semua set pimpinan pelajar lah ni kan. Nak kata pimpinan apa? Tapi selected lah kalau yang ada familiar dengan LKD. Interesting masa tu, bila Ana sebagai orang yang handle program satu hari tu post a certain question dan nak tengok dia punya respon kan. Yang menariknya, bila ada seorang pelajar ni bangun dan bagi respon dia, of course daripada cara dia cakap tu rasanya macam dia ni amat terlatih sebagai debater orang debat so memang power lah dia cakap. Dan semua budak-budak macam kan. Tapi Ana boleh detect, mungkinlah setengah orang yang berpengalaman sikit bergaul dengan manusia ni, kerana kita boleh detect dia ni sembang kencang tapi kosong. Bukan nak judge dia, tapi maksudnya kita boleh rasa kata-kata itu dia kita tak feel yang itulah kehidupan dia, tetapi dia memang bijak menyusun point dalam kepala so dia berbeza. Tapi ini bukan juga nak kata nak judge dia tu apa kan, tetapi nak kata verbally pun kadang-kadang kita boleh feel orang tu bercakap tu connected dengan memang dia rasa begitu, ataupun dia memang bagilah apa-apa point pun dia boleh cakap macam mana pun. Dia duduk belah sini pun dia boleh cakap power, dia duduk belah sini pun dia boleh cakap power. Tu satu benda yang quite interesting Duduk kat UAE ni pun ramai debater juga. So kadang-kadang
Itu like menambah added layer lah sebenarnya. Bila dia cakap something, kita terpaksa selidik deeper sebab macam dia ni memang reti bercakap kan. So macam mana aku nak tahu yang dia cakap tu real ke tidak so tu memerlukan ujian yang disebut di sini. Betapa ramai anggota di sekitar dakwah yang wajib diuji oleh pemimpin dakwah. Dai sangat memerlukan ilmu seperti Umar Al-Khattab ini. Betapa ramainya orang yang bercakap Islam dan anda lihat promosi tentangnya telah mengangkatnya begitu tinggi. Apabila anda bergaul dengannya, tiba-tiba anda dapati dia adalah seorang oportunis, kosong hati dan roh. Na'udzubillah, semoga kita tidak beginilah. Memang benarlah kata-kata Abdul Wahab Azzam. Sesungguhnya ada orang yang wajahnya berseri-seri, memenuhi mata dengan bunga dan kesegaran. Orang yang celik memandangnya sebagai bunga buatan, hidupnya tidak memberikan keharuman dan kesegaran. So ada orang yang begitu kan. Maksudnya kalau semua orang nampak, wah lawannya mana, bunganya cantik sungguh kan. Tapi orang yang tahu, tapi ni bunga palsu ni. Memang kalau bau, of course lah sekarang ni bau bunga palsu pun diletak perfume kan. Tetapi nak kata kat sini ialah bunga tu bukan bunga yang sebenar. Oleh kerana demikianlah salafus soleh telah menasihatkan tentang betapa perlunya dilakukan ujian-ujian ini. Seperti mana yang dikatakan oleh pemimpin tabi'in Hasan Al-Basri. Nilailah manusia melalui amalan mereka, bukan kata-kata mereka. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan satu perkataan pun, melainkan dijadikan satu bukti dari perbuatan, sama ada membenarkannya atau mendustakannya. So sebab tu kat sini, bagi orang yang terlibat dalam tarbiyah dan mentarbiyah orang lain, satu benda yang amat kritikal sebenarnya. Sebab kadang-kadang bila anda terlibat dengan proses-proses, bila murabbi promote anak usrah dia untuk meningkat keberadaan seterusnya dan sebagainya, bila kita tanya kenapa dia confident dengan anak buah dia, semuanya hanya aspek verbal. Semuanya balik-balik dia ni boleh kupas benda ni dalam usrah. Itu agak bahaya sebenarnya. Sebab macam, maksudnya the only aspek yang you kenal dia hanya daripada verbal, hanya daripada apa yang dia kata. You tak ada pun bagi contoh, bila ada satu berlaku dia macam ni, bila dia susah pun dia still commit, bila dia, maknanya aspek-aspek yang fi'li lah, aspek-aspek perbuatan. Semua macam, dia memang bentang balik power. Okay. Kan itu menunjukkan kepetahan dia. Tapi what does, maknanya kat mana kita nak apa contoh yang menunjukkan dia memang willing untuk commit dengan benda-benda tu dan sebagainya. So itu aspek-aspek yang kritikal untuk of course setengah orang tu dia macam mana cakap ni dah tajuk lain tajuk isu tarbiyah pula sebab sepatutnya benda ni difahami dari awal, supaya sebab tu sepanjang proses tu dia tidaklah hanya bentuk itu saja kan. Tapi dia jadi problemnya bila dah hujung tu baru datang kita tanya benda tu, dia kata susahlah anak-anak baru sekarang ni nak pergi plan pula. Sepatutnya benda tu dah kena plan awal lah kan. Maknanya kita nak membina seseorang, mestilah kita nak tengok sejauh mana dia terbina kan. So benda tu tak boleh di-observe dalam sesi yang semua orang soleh tu kan. Semua orang datang, tak ada orang yang datang tak pakai topeng soleh dia tu. Semua memang datang begitu kan. Tapi kita nak tengok waktu lain kan. Sebab kadang-kadang just program yang extended time pun tak kisah, kalau tak mukhayyam pun rehlah ke apa, baru kita tahu rupanya dia ni member sebelah dia tengah perlukan bantuan pun dia tengok macam tu je kan. Dia tak tergerak pun untuk bantu etc. So baru kita tahu realiti seseorang tu dalam kehidupan kan. So begitulah. Sekiranya kamu mendengar kata-kata yang baik, maka perhatilah dahulu pengucapnya. Sekiranya kata-katanya selaras dengan perbuatannya, maka itulah sebaik-baiknya. Okey, poin kat sini harapnya semua faham konteks Tapi kalau orang ambil tiba-tiba portion ni dan dia petik, dia bawa keluar, dia jadi problem Sebab bila kita cakap satu konsep yang biasanya kita sebut ialah bila kata perhatikan apa yang orang tu cakap, jangan perhatikan orang yang mengucap tu kan. Biasa kan orang kata gitu. Itu prinsip yang sepatutnya kita ambil dalam menangani apa-apa sahaja nasihat yang datang kepada kita. Bila ada orang nasihat kita, sepatutnya kita observe
apa yang dia cakap tu dan kita nilai dengan diri kita, dan kalau kita memang perlu baiki, kita kena baikilah. Kita perlu muhasabah, kita muhasabah. Jangan perhatikan, alah kau tu siapa kan. Begitu. Itu mafhum kan. Sepatutnya kita perhatikan sebagai orang yang sentiasa nak menjadi lebih baik, kita kena perhatikan apa nasihat tu kan. Bukan alah dia pun apa dah. So itu faham. Kata kat sini pula dia kata macam ni, kalau kamu dengar kata-kata yang baik, tengok dulu orang tu kan. Ini bukan dalam aspek tadi bukan dalam aspek mendengar nasihat ke apa. Ini dalam konteks menyusun jemaah ni. So hopefully tidak ada yang silap faham kan. Dalam menyusun jemaah tu, sebelum kita nak terus percaya dia okey, letak je sebagai pemimpin, tak kena tahu dulu kan, terbukti atau tidak orangnya itu bukan hanya dengan kata-katanya yang manis Bersaudaralah dengan dia dan cintailah dia. Sekiranya kata-katanya bertentangan dengan perbuatannya, maka apa lagi yang samar? Apa lagi yang disembunyikan daripadamu? Berwaspadalah dengannya. Janganlah kamu terpadaya dengannya. So, kat sini, bukan, of course, statement ini, again, diulangi konteksnya dalam konteks menyusun dan memilih pimpinan jamaah dakwah. Bukan dalam konteks menjudge orang munafik pula kan. So, tu dah cerita lain. Kalau Al-Banna, apatah lagi dia dah dalam usul 20 tu amat clear dalam konteks kita, amat menjaga-jaga dalam konteks mentakfir atau sebagainya. Sebab kalau na'udzubillah amat tidak berbaloi untuk mengatakan seseorang itu something, sebab kalau dia balik kepada kita memang tak berbaloi lah, senang cerita. So kita jangan sekali-kali judge orang. Tapi kat sini bukan isu judge orang, dan kat sini dalam konteks dalam memilih pemimpin, dalam memilih kiadah dakwah, kalau orang tu terbukti dalam aspek ni pun dia cakap lain, dia buat lain, adakah memang perangannya begitu sehingga dalam aspek lain pun begitu juga kan? Itu bahaya kepada dakwah kan? So ini dalam konteks kemaslahatan dakwah. Demikianlah wasiat lama dari salafus soleh. Tetapi manusia sering terlalai. Keinginan untuk segera sampai dan keinginan untuk meramaikan ahli itulah yang melalaikan da'i hingga lupa ilmu yang dipusakai oleh salafus soleh. Okay. Now, of course, point kat sini bukanlah kita maksudkan, nak cakap macam mana pula kadang-kadang ada orang yang dia take to the other extreme juga, sampai sehingga kan seolahnya orang komplain macam ni, orang baru ni tak ada langsung peluang untuk berkhidmat di dalam arena yang lebih tinggi kan, sebab dia terpaksa tunggu bertahun-tahun itu pun satu cerita juga. Dan sebenarnya dalam sirah pun kita boleh ambil contohnya contoh yang famous tu Khalid Al-Walid kan. Tidak lama sebenarnya lepas dia Islam tu, terus dia diberi tanggungjawab untuk memimpin pasukan perang dan sebagainya. Maksudnya satu posisi yang penting lah dalam konteks penyusunan jamaah Rasulullah SAW tu. Tapi poinnya kat sini ialah orang itu telah dilihat actual, sebab of course lah Khalid Al-Walid pun bukan orang yang pandai berkata-kata dan kan. So macam mungkin sebab kat sini dia macam fokus kepada orang yang pandai bercakap ni, kadang-kadang kita kena selidik lebih sebab apa yang cakap, kemungkinan kalau dia cakap tu tak real tu, kita lagi senang terlepas. Macam itulah ceritanya kan. Setengah orang yang tak pandai bercakap tu, kadang-kadang dia lagi susah nak kelentong lah kan. So kadang-kadang mungkin sebab tu kita agak mudah untuk tengok, oh dia begitu kan. Tapi kalau orang yang memang terlatih pandai cakap ni, kena ada masa untuk mengenal dirinya sebenarnya. Seterusnya, bid'ah pun kelemahan juga. Okey, kita dah sebut beberapa aspek tadi kan. Dari aspek apa tadi? Kelalaian. Dari aspek, bukan kelalaian, dia tu bagus dah sikoh dah tu, tapi dia pula tak reti siasah. So bila dia jadi kiadah tu, dia keputusan-keputusan dia kadang-kadang tak tepat. Kat sini pula lepas tu pula ada yang cerita macam kena selidik dulu kalau orang yang memang pandai bercakap, goreng dia memang power kan. So kat sini aspek lain pula, bid'ah pula satu kelemahan. Kelemahan orang yang lemah juga kadang-kadang berpunca dari perkara bid'ah, sebagaimana ia boleh juga berpunca dari dosa. Perkara ini telah dikenal pasti oleh para ulama sejak zaman dahulu lagi, hingga kan mereka menjauhi saudara kandung sendiri bila saudaranya itu berpegang kepada bid'ah. Contohnya Ali bin Harb bin Muhammad Al-Musili yang meninggalkan saudaranya Ahmad
kerana berpendapat bahawa lafaz Quran adalah makhluk. Okey, ini dah masuk aspek ni. Walaupun Ahmad adalah seorang yang siqah dan sadiq dan kata-katanya ini tidaklah salah dan ia juga merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Al-Bukhari, tetapi dia membantah tindakan saudaranya kerana umat masih dekat dengan zaman bid'ah dakwaan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Beliau tidak mahu seorang pun mengulang-ulang kata-kata yang menyerupai pendapat Mu'tazilah kerana ia akan menambah kebingungan di kalangan orang ramai. Okey, ini aspek yang again kita tengah bincang aspek apa ni? Aspek pemilihan penyaringan kiadah jemaah. Okey. So sebab bila kita bincang ni kadang-kadang dia ada banyak topik yang berbeza isu ni kan. Kita bukan nak bincang sangat isu adakah ini apa kan dalam konteks ni bid'ah macam mana ni. Tapi dia dalam konteks kiadah jemaah tu kadang-kadang macam kita cakap tadi lah, even ambil rukhsah pun telah menjatuhkan kuduah. So bila kita cakap pasal isu-isu ni pun kadang-kadang dia ada implikasi besar kepada tercapainya hasrat dakwah tu kan. Tetapi ada golongan yang mendakwa mahu menyatukan umat ketika ini dan mengajak supaya memandang ringan masalah bid'ah. Perkara ini diterima oleh sebahagian para da'i dan menolak faktor bid'ah sebagai satu ciri pemilihan. Ini sebenarnya satu yang silap. Memang adalah satu akhlak yang mulia kita berlembut terhadap terhadapnya. Kita menolong mereka menentang kafir, melepaskan mereka dari kezaliman dan membantu mereka menentang orang yang lebih teruk bid'ah daripadanya. Tetapi adalah berbahaya sekiranya anda membuka pintu saf dakwah untuk mereka sebelum mereka bertaubat. Berbahaya jika dilantiknya sebelum dia selamat dari bid'ah dan anda mengasihinya sebelum dia bersih dari dosa dan noda akidahnya. Tidak adalah perkara dalam umat ini yang paling teruk dari bid'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad. Barang siapa menolong ahli bid'ah, maka sesungguhnya dia menolong untuk meruntuhkan Islam. Barang siapa mengasihi ahli bid'ah, Allah memadamkan amalnya dan mengeluarkan nur Islam dari hatinya. Of course, secara umum isu bid'ah ni kalau dalam Al-Banna telah address pun dalam usul 20 ada dua usul yang berkaitan dengan bid'ah. So hopefully kita boleh bezakan, sebab based on usul 20 tu ada bid'ah yang memang terang-terang bid'ah yang tidak ada sandaran dan dia wajib diperangi dengan cara yang terbaik. Ada pula yang Al-Banna sebut sebagai khilaf fiqh. Khilaf fiqh ni contohnya apa? Yasin malam Jumaat, etc. Dia kaifiat berdoa dan sebagainya. Maksudnya ada setengah orang panggil dia bid'ah, tapi dia mainly sebenarnya isu khilaf fiqh. Dia bukan benda yang macam Syiah ke apa benda yang mana datang ni kan. Ni satu bid'ah kan. So harapnya benda tu clear lah dalam kita bila kita baca ayat-ayat macam ni. Siapa yang menolong ahli bid'ah, dia menolong meruntuhkan Islam dan sebagainya ni. Sebab kalau kat atas tu pun cakap pasal akidah, dia kan biasanya mainly bid'ah yang tidak dapat dinafikan, dia bid'ah lah. Maknanya dia tak ada langsung basis dalam Islam ni kan. Kalau orang kata Rasul Melayu ke apa, tu bid'ah sungguh lah tu kan. So begitu sebab nanti kamu kata, oh maksudnya awak tolong dia tu Yasin. Tak, itu dah cerita khilaf fiqh kan. Dakwah untuk menghalang ahli dosa dan maksiat tingkah laku jika sekiranya masih ada iman di dalam hatinya adalah jauh lebih mudah dari bekerjasama dengan ahli bid'ah yang kuat berpegang kepada bid'ah mereka. Ahli maksiat adalah lebih ringan lagi bahayanya dari ahli bid'ah dalam beberapa aspek. Dalam beberapa aspek antaranya, orang yang berdosa itu membahayakan dirinya sendiri, tapi ahli bid'ah membahayakan orang lain. Fitnah ahli bid'ah terletak pada asas agama, manakala fitnah orang yang berdosa terletak pada syahwat. Ini contoh-contoh kenapa benda tu bahaya lah kan. Sebab biasanya orang yang berdosa ni sebab ikut nafsu. Tapi kalau ni dia macam even the kefahaman agama tu sendiri dia kacau kan. Contohnya, ahli bid'ah menghalang manusia dari melalui jalan Allah yang lurus, manakala orang yang berdosa tidak.
Ahli bid'ah menodai sifat-sifat Allah dan kesempurnaannya, tapi orang yang berdosa tidak. Ahli bid'ah menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi orang berdosa tidak. Ahli bid'ah menghalang manusia dari jalan akhirat, dan orang yang berbuat maksiat lambat perjalanannya menuju Allah. Okey, itu ni hujah yang digunakan untuk kata kenapa ahli bid'ah tu jauh lebih bahaya lah. Dan again, bila cakap ahli bid'ah ni yang begitulah, macam bila cakap pasal ayah pin ke, Rasul Melayu ke, Syiah ke dan sebagainya, yang memang diklasifikasikan kalau ikut status yang Al-Banna sebut, memang bid'ah hakiki yang patut diperangi. Sebahagian daripada fiqh amal al-fudail. Sesungguhnya sikap kewaspadaan amal jama'i dari keterlibatnya ahli bid'ah telah menjadi satu kaedah yang bertambah mantap hari demi hari. Ianya adalah kaedah lampau yang diamalkan oleh Fudail bin Iyad. Beliau telah merumuskan di dalam beberapa rangkai kata yang indah. Beliau berkata, aku lebih suka makan dengan Yahudi dan Nasrani daripada makan bersama dengan ahli bid'ah. Kerana sekiranya aku makan bersama Yahudi dan Nasrani, manusia tidak meneladaniku. Tetapi apabila aku makan bersama ahli bid'ah, manusia meneladani aku. Aku suka sekiranya ada benteng besi di antaraku dengan ahli bid'ah. Kerana ahli bid'ah itu tidak boleh dipercayai pada agamamu, dan janganlah kamu meminta pendapat dalam urusanmu. Faham kot Sebab kalau orang tengok tu, orang boleh bezakan, oh itu Yahudi, itu Nasrani kan, maknanya tak adalah pula kan. Tapi kalau dengan ahli bid'ah tu macam, oh tengok, maknanya okey lah kan apa yang dia buat dan sebagainya. Itu masyarakat awam dia berfikir begitu. Sesungguhnya kata-kata Al-Fudail yang lampau itu adalah penjelasan yang sempurna terhadap apa yang kita maksudkan. Ia adalah penjelasan terhadap prinsip tasyaddud ataupun strict, mengetatkan dalam pemilihan. Ia diucapkan oleh Fudail dalam contoh makan bersama untuk mudah difahami. Seterusnya, peliharalah nama baik Islam. Jelaslah sekarang bahawa tasyaddud dalam pemilihan adalah penyelesaian asasi bagi menjamin dakwah dari tindakan-tindakan membabi buta. Seluruh bahagian harakat Islam terpanggil agar perlu segera memperbaiki bidang ini. Sebenarnya mengambil langkah tasyaddud ini adalah langkah memelihara yang wajib dilakukan demi menjaga nama baik Islam pada hari ini, sebagaimana yang diperkatakan oleh Perdana Menteri Kerajaan Abbasiyah, Ibnu Hubairah Al-Dawri Al-Samirai, kepada sebahagian golongan yang menyeru manusia kepada kebaikan. Berusahalah menutup keaiban ahli maksiat, kerana tersebarnya cerita maksiat mereka adalah suatu yang mengaibkan nama umat Islam. Perkara yang paling penting ialah segala kecacatan wajib ditutup. Penjagaan nama baik paling penting yang disarankan oleh Ibnu Hubairah ialah menghalang nama umat Islam dari berpeluang menaikkan orang yang lemah, lalu berusaha memalukan dakwah bila mereka telah memegang teraju kepimpinan. Selagi orang yang bertakwa dan bersih naik memimpin dan bukanlah orang-orang yang lemah, oportunis dan ahli bid'ah, selagi itu jugalah kita dapat memelihara nama baik Islam. Da'i sepatutnya bersikap lebih tasyaddud dari itu lagi. Sepatutnya orang siqah menutup peluang dan kesempitan Sepatutnya orang siqah menutup peluang dan kesempatan yang diambil oleh orang yang lemah dengan duduk bersama-sama dengannya, supaya pada pandangan umum, apabila seorang yang siqah itu duduk bersama-sama dengan seseorang, bermakna dia juga seorang da'i yang siqah. Sekiranya dia tidak siqah, tentulah individu yang siqah tidak berduduk bersamanya. Ni benchmark yang tinggi lah kot. Ia seolah-olah seperti mana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya, seorang Yahudi berpura-pura bersin di sebelah Rasulullah SAW dengan harapan agar Rasulullah SAW menjawab dengan yarhamkallah, yang bermaksud semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Sebaliknya baginda bersabda, semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu. Sekiranya baginda berkata yarham betul ke ejaan ni? Yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu, tentu mereka akan mengatakan kepada orang Islam, sekiranya kami sesat, baginda tidak akan mendoakan rahmat untuk kami.
nak kata apa kat sini, bagaimana Rasulullah SAW menjaga apa yang dia sebut supaya tidak menimbulkan fitnah lah basically. Sesungguhnya tanzim kita bukanlah doktor yang merawat pesakit, tetapi ia adalah usaha untuk merebut segala peluang sebelum penguasaan taghut yang berterusan menukar kelemahan umat kepada kehinaan yang kekal selamanya. Oleh itu, dakwah ini wajib memilih dan mencari orang yang bijak dan berani, terpaksa menghalang para pengecut, lemah peribadi dan orang yang bebal dari menyertainya. Ia bertujuan untuk menjimatkan usaha tarbiyah bagi merealisasikan matlamat secepat mungkin. Tetapi ia akan bekerja sama dengan orang yang berada di luar tanzim dengan kerja-kerja yang tidak memerlukan iltizam yang mendalam. So kat sini dia bezakan isu orang yang ditajmid dan masuk dalam tanzim dengan orang yang jemaah ini bekerja sama untuk mencapai benda-benda yang dia sepakati. So dia dua benda yang berbeza. Maksudnya bila kita dah bincang semua benda ni, dia bukan isu orang yang dalam jemaah dakwah tu melihat orang di luar tu bagaimana. Dia lebih kepada isu bagaimana nak memastikan jemaah ini terjaga supaya dia dapat capai matlamat mana dengan menapis orang yang boleh masuk dalam tanzim. So itu konteksnya lah. Halangan ini bukan bererti kita memusuhi mereka sebagaimana yang disangkakan oleh setengah orang. Ini juga bukanlah merendahkan hak mereka atau bukan pula menghalang kebaikan. Tetapi ia merupakan langkah penjagaan dalam kerja dakwah berdasarkan maslahah dan pengalaman. Mereka yang lemah itu ada hak sebagai orang Islam ke atas kita. Kita tidak kedekut untuk menyayangi dan memberi nasihat kepada mereka. Namun, kerja-kerja dakwah adalah satu tanggungjawab yang berat dan susah. Tidak akan mampu dipikul kecuali oleh orang yang kuat dan bijaksana. Halangan kita adalah penjagaan dan pemilihan kita adalah kerana sebab. Sebagaimana kata seorang penyair, aku melarang dan sebahagian dari larangan itu adalah ketangkasan. Buatan penjagaan itulah yang kulakukan selagi aku memberi nasihat kepadanya. Sebahagian larangan dan tutup pintu terhadap orang yang lemah merupakan ketegasan dan kekuatan yang digerakkan oleh ketakwaan tanpa melampau-lampau pula hingga menuduh seseorang buruk sangka dan atau menjengkelkan semasa berhubung dengan orang ramai. So ini dah disebutkan tadi, dah disebut tadi. Kita kena differentiate benda tu. Dan kita bila memahami benda ni pun kena differentiate. Bukan kita nak judge orang, bukan kita nak mengata orang, bukan kita nak buruk sangka pada orang dan sebagainya. It's purely issue macam mana nak jaga jemaah dakwah itu kan. So dalam konteks yang lain, bila kita berdepan dengan orang di luar, baru-baru dan sebagainya, kita tak bincang begitu kan. Kita bukan nak judge mereka bagaimana. Tetapi bagi untuk seseorang tu diangkat sebagai kiadah dalam tanzim dakwah dan sebagainya, itu satu pembincangan yang penting yang tadi. Andalah Yusuf yang menakbir mimpi ini. Subtopik. Tajamuk yang tidak memilih dan menampis anggotanya mungkin bukan sahaja tumbang akibat ribut, bahkan ia akan rebah dengan tiupan angin lembut yang bertiup secara mengejut. Perumpamaan ini mempunyai pengajaran. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Kalianlah Yusuf bagi mimpi ini. Sekiranya kalian suka apa yang ada pada kami, maka hulurkanlah tanganmu bersama kami untuk sama-sama bekerja di jalan ini. Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Okay, so kata-kata Al-Banna ni kan, bila kalau kamu suka apa yang kami apa yang kami ada, apa yang kami cuba buat, apa yang kami cuba capai, jom bersama-sama bekerja. Itu satu template yang kita baca lah tulisan Al-Banna. Dia always begitu Dia punya framing ialah kalau ini yang kami cuba capai, ini yang kita punya manhaj, ini kita punya, bila cakap manhaj ni bukan manhaj tarbiyah tetapi manhaj perubahan, manhaj tahir, maratib amal dan sebagainya. Kalau anda yakin dengan apa yang kami bawa, jomlah kita kerja sama-sama. Dia quite interesting sebab orang yang join tu dengan mindset kita akan kerja sama-sama lah untuk jalan ni kan. Kita di Malaysia ajakannya always berbeza
pada pandangan anak lah, pandangan peribadi, kita jarang ajak orang bekerja sama-sama kan. Jom, yakin tak apa yang kita cuba buat ni? Kalau yakin, jom lah kita kerja sama-sama. Kita biasanya apa yang kita ajak? Nak tak jadi baik? Jom saya tarbiah awak. Contohlah cara lebih kurang maksudnya, sebab tu orang join tu dia nak jadi baik. Dia nak dapatkan tarbiah kemudian dia jadi interesting apa kemudian salah dia ke kalau dia tak nak bekerja untuk dakwah tu kan? Sebab dia join dan dia ajak awal-awal tu bukan untuk bekerja kan. So that's where Ana rasa quite interesting di Malaysia ni, dalam konteks kadang-kadang ada orang yang blame orang lain sebab tak nak bekerja. Tapi dari awal dia dari awal ajakannya pun tak ada gambaran untuk bekerja kan. So kenapa salah dia pula So tapi Al-Banna dia always consistent dari awal. Maksudnya apa yang dia present kepada manusia tu untuk ajak orang untuk berdakwah bersama-sama dan part of itu ialah tarbiyah tadilah. Part of the process untuk bekerja bersama tu ialah membina diri dan sebagainya. So package-nya begitu kan. Wallahu alam, itu satu aspek yang rasa quite interesting bila kita di Malaysia ni amat struggle untuk mengajak orang untuk bekerja di medan. Tapi nak kata to be fair, dah dia ajak awal-awal tu bukan untuk bekerja kan. So kenapa kita nak blame dia pula? Gitulah. Kamu ibarat Yusuf bagi impian ini. Kamulah orang yang mempunyai semangat dan cita-cita yang akan merealisasikan mimpi ini. Tanpa kamu, fik ini hanya ibarat satu mimpi. Padamulah kemampuan untuk mentadbir mimpi ini secara praktikal dan menjadikannya suatu kenyataan. Tinggalkanlah perkara negatif dan bangunlah segera. Tanggalkan pakaian duka cita dan putus asa, lantas pakailah pakaian jihad dengan aktif tanpa malas. Perhalusi kematian sebagai satu seni sehingga anda tahu bagaimana menghirupnya apabila tiada jalan lain tanpa ketakutan. So bab 16 yakni pemilihan memelihara dari kecundang berakhir di situ. So kita dapat gambaran bila kita cakap pemilihan ni, pemilihan apa, dan kita nak prevent daripada kecundang tu kecundang apa kan. Dan aspek-aspek pemilihan pun dah disebut dari awal, daripada kelalaian dalam dalam tidak strict dalam memilih orang-orang yang siqah, kepada aspek-aspek yang lain yang juga penting dalam memastikan jemaah dakwah itu dipacu dengan keputusan-keputusan yang terbaik oleh Qiyadah untuk mencapai maklumat dakwah, insya-Allah. So selesai bab yang ke-16. InsyaAllah minggu depan hari apa? Okey, minggu depan tak pasti sama ada 3-4 ni ada apa? Minggu depan macam ada pack program je. Ada muzakarah tarbiyah rasanya minggu depan ni. Okey, so mungkin minggu lagi satu kita ada satu lagi tajuk ataupun satu lagi bab, iaitu bab 17, bab yang terakhir dalam muntalaq ni. Fokus bukan meramaikan. Itu pun satu benda yang interesting juga. InsyaAllah. So begitulah kita pada hari ini. Sampai di situ, InsyaAllah semoga kita faham dan semoga kita reflect dalam konteks kita lah. Maksudnya satunya kita lah antara yang sepatutnya menjadi orang-orang siqah tu, yang InsyaAllah meletakkan kita dalam aspek qudwah tadi. Dan InsyaAllah kadang-kadang kita tak dapat lari daripada reality. It's only time before kita memang diperlukan untuk mengisi dalam mana-mana juzuk kepimpinan ni, either di peringkat kawasan, peringkat negeri dia, peringkat nasional dan sebagainya. Kerana itulah kitaran yang berlaku jadi penting untuk kita menyiapkan diri kita sebagai qudwah lah. Tak tahulah, sebab setengah orang tu pengalaman berbeza-beza, tapi kebanyakan kawasan tu sebenarnya kita sentiasa lack of manpower sentiasa lack of orang yang nak diletakkan dalam barisan-barisan kepimpinan daripada yang paling kecil sampai ke yang paling besar. So nak tak nak orang-orang yang bekerja tu akan terduduk di situ So
dia agak terlambat lah kalau dia dah kat situ baru nak bina sisi-sisi kedua tu kan. Yang kita paling risau ialah kita pula yang menjadi fitnah tadi kan. Disebabkan kita orang jatuh sekoh terhadap dakwah apa tak, na'udzubillah. Wallahu alam. InsyaAllah sampai di situ dahulu. Semoga bermanfaat insyaAllah, dan jumpa lagi mungkin 2 minggu akan datang insyaAllah untuk bab yang terakhir. Seperti biasa, siapa yang tu dia akan tengok dalam kalender tu lah, akan ambil dalam kalender insyaAllah. Wallahu alam. Kita tangguhkan dulu di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah jumpa lagi. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.